Okey, seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan cofactor. Okey, cofactor ni adalah non-protein substance that is need by enzyme to function efficiently. Okey, maksudnya kalau tak ada cofactor, enzim ni boleh menjalankan tindak balas, tetapi dengan kehadiran cofactor, enzim kita ni boleh berfungsi dengan lebih efisien. Alright. Okey, cofactor ni dia stable. Okey, maknanya kalau dia expose kepada high temperature, dia tak akan denature. Sebab kita tahu cofactor ni adalah non-protein. Alright. Okey, contoh. Okey, macam mana cofactor ni membantu dalam tindak balas enzim. For example, ini kita punya enzim. Ini kita punya cofactor. Right. So, cofactor tu dia akan bind pada active site enzim kita dan akan menyebabkan bentuk active site itu lebih sesuai kepada bentuk substrate. So, this is one of function cofactor lah. Alright. Okey, cofactor ni ada 3 jenis yang. Kita ada metal ion activators, kita ada coenzyme, kita ada prostatic group. Alright. Untuk metal ion activator, dia memanglah non-protein sebab dia adalah cofactor, tapi yang penting metal ion ni adalah inorganik. Kena ingatlah tu. Okay. And metal ion ni, dia hanya bind loosely dan temporarily sahaja pada enzim. Alright. Okay. Dan tindakan dia adalah reversible. Okay. Kenapa reversible? Sebab dia bind dengan enzim tu loosely je. Means at one time dia boleh tanggal daripada body enzim tu. Alright. So function metal ion activator ni, dia akan change the shape of active site. Right. Okay, dan contoh metal ion activator ni, contoh Ca2+, magnesium 2+, alright. Okay, so ini berkenaan dengan metal ion. Awak kena ingat dia adalah inorganik. Dia bind loosely dan temporarily. Okay, dan function dia akan ubah shape of active site. Right. Okay, untuk cofactor yang kedua iaitu coenzyme. Coenzyme ni berbeza dengan metal ion tadi sebab coenzyme ni adalah organik. Right? Kalau metal ion tadi inorganik, right? Okay, tetapi binding of coenzyme pada enzim sama. Okay, loosely and temporarily. Sebab itu tindakan dia adalah reversible. Right? And function coenzyme ni adalah sebagai carrier molecule that can transfer the electron. Contoh coenzyme yang commonly adalah NAD+, FAD+, right? Okay, itu coenzyme. Dan seterusnya cofactor adalah prostatic group. Okay, prostatic group juga adalah organik. Okay, tetapi beza dia antara metal ion dengan coenzyme. Prostatic group dia bind pada enzim tightly and permanently. Okay, beza ya. Alright. Okay, so satu function prostatic group adalah sebagai electron acceptor. Contoh, prostatic group yang ada adalah HEM. Okay, so cofactor ada 3. Kita ada prostatic group, kita ada coenzyme dan kita ada metal ion. Apa yang korang kena ingat, sama ada dia organik ataupun inorganik. Okay, you all kena ingat dia bind dengan enzim, tightly ke, loosely ke, permanently ke ataupun temporarily. Function dia awak kena tahu dan contoh untuk setiap jenis cofactor pun you all kena ingat. Okay? Okey, seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan inhibitor, right? So inhibitor ni yang dia adalah molekul that decrease the rate of enzyme reaction when it is bound to the enzyme. Maksudnya, kalau cofactor tadi, kalau dia lekat ataupun dia hadir, bersama dengan enzim, dia akan menyebabkan tindakan enzim tu lebih efisien. Tetapi inhibitor ni pula, kalau dia melekat pada enzim, dia akan menyebabkan tindakan enzim tu makin berkurang. Alright, itu berkenaan dengan inhibitor. So, inhibitor ni sebenarnya dia akan memberi kesan inhibition kepada enzim. So, enzim inhibition ni boleh berlaku dalam dua keadaan, sama ada reversible ataupun irreversible. Reversible tu maksudnya inhibitor tu
Okay, dalam keadaan tertentu, okay, dia boleh tanggal daripada enzim dan kesan dia kepada enzim tidak ada lagi. Tetapi irreversible pula, kalau inhibitor tu tindakan dia jenis irreversible, dia akan bind pada enzim tu sampai bila-bila. Okay, maksudnya sehinggalah enzim tu jadi rosak sepenuhnya. Alright, okay. So, okay, inhibitor ni akan memberi kesan inhibition kepada enzim. Alright. So, reversible inhibition ni, okay, maknanya inhibitor yang memberi reversible inhibition ni, okay, biasanya dia akan bind pada enzim loosely, okay, temporarily, dan dia tidak akan menyebabkan damage, kerosakan kepada enzim permanently. Right, maksudnya bila sampai satu ketika, okay, inhibitor tu remove, okay, daripada enzim, so tindakan enzim akan kembali normal. Okay, so the effect untuk inhibitor jenis reversible inhibition ni, okay, adalah temporarily. Right. Okay, so inhibitor yang mempunyai tindakan reversible inhibition ni yang sebenarnya ada dua jenis, iaitu competitive inhibitor dan juga non-competitive inhibitor. Alright, okay, kita tengok competitive inhibitor dulu. Okay, perkara pertama yang korang kena tahu tentang competitive inhibitor ni, okay, ini adalah competitive inhibitor. Kalau korang tengok bentuk dia sama je dengan substrate kan. Nak tengok yang kat bahagian bawah ni. Right? So bentuk competitive inhibitor is similar to the substrate. Right. So disebabkan bentuk inhibitor dengan substrate ni sama, okay, apa yang berlaku? Dia akan compete, dia akan berebut untuk bind pada active site ni. Right, maknanya inhibitor pun nak duduk dekat active site tu, substrate pun nak duduk dekat active site tu. Right, dan biasanya, okay, substrate akan kalah. Right, yang akan berjaya bind pada active site kita adalah inhibitor. Right, so bila substrate tak berjaya bind pada active site, okay, enzim substrate complex tak boleh terbentuk. So, kita tahu bila enzim substrate complex tak terbentuk, okay, enzim tak boleh menukarkan substrate kepada produk. Alright? Okay, so kalau kita tengok graf ni yang, okay, competitive inhibitor ni kenapa tindakan dia adalah temporarily? I mean, dia tidak akan merosakkan enzim permanently. Okay, sebab bila kita tambah substrate concentration, okay, apa yang kita boleh nampak, substrate ni dia mempunyai greater change to bind pada active site. Okay, contoh dia beginilah. Kita ada 3 enzim, right? And then dalam keadaan kehadiran competitive inhibitor pun 3. Okay, and then kita punya substrate pun 3. Okay, nampak ni enzim, ini competitive inhibitor, ini substrate kita. So by chance, right? Okay, substrate kita akan kalah. Okay, maknanya semua active site akan bind dengan competitive inhibitor. Tapi, right, cuba you all bayang, kalau kita tambah concentration substrate contoh, jadi 9 kat sini. Okay, di situ logiknya by chance, okay, substrate mempunyai lebih possibility untuk bind dengan enzim berbanding dengan competitive inhibitor. Right? So, sebab itu, kalau kita tengok graf ni yang, bila substrate concentration tu makin bertambah, okay, kita boleh nampak di sini, tindakan enzim akan menjadi maksimum seperti dalam keadaan tidak ada inhibitor. Okay, graf hijau tu tindakan enzim tanpa inhibitor. Graf merah tu adalah tindakan enzim dengan kehadiran competitive inhibitor. Okay, pada peringkat awal, yes, okay,
reaction akan berkurang berbanding dengan reaction dalam keadaan tak ada inhibitor. Tetapi bila sampai kat sini nampak, okay, bila substrate concentration tu tinggi, apa yang kita boleh nampak, rate of reaction, okay, telah menjadi seperti biasa. Right. Okay. Okay, so contoh competitive inhibitor yang antara dia ada banyak, okay. Antaranya adalah malonate. So ingat, competitive inhibitor ni dia mempunyai bentuk yang sama dengan substrate dan dia akan compete dengan substrate untuk bind pada active site. Alright. Itu cara halangan dia lah. Tapi okay, kesan competitive inhibitor ni kita boleh overcome dengan menambahkan substrate concentration. Alright. Okay, itu competitive inhibitor. Okay, seterusnya non-competitive inhibitor. Okay, untuk non-competitive inhibitor ni, okay, dia tak ada berkait dengan bentuk substrate. Okay, sebab non-competitive inhibitor ni dia tidak bind pada active site. Okay, tetapi dia bind pada satu lagi binding site yang ada pada enzim kita yang kita panggil sebagai allosteric site. Okay. Yang bahagian bawah ni adalah allosteric site. Okay, so what happen bila non-competitive inhibitor ni dia bind pada allosteric site, yang nampak dia bind pada allosteric site ni, dia akan menyebabkan, okay, nampak tak? Mula-mula active site kita bentuk macam ni kan? Sekarang bentuk active site kita berubah. Dia menyebabkan perubahan bentuk active site kita. So, bila bentuk active site tu berubah, okay, memang substrate tak complement lah. Okay, nampak substrate kita ni dah tak jadi complement lah untuk dia bind pada active site. So, kesan dia tetap sama. Enzim substrate complex tak boleh terbentuk and of course lah, okay, enzim tak dapat nak menukarkan substrate kepada produk. So, kesan dia, okay, enzim reaction juga akan berkurang. Okay. Berbeza dengan competitive inhibitor ya. Non-competitive inhibitor ni kita tak boleh nak overcome tindakan dia. Alright. Maknanya kalau competitive tadi kita, dengan menambahkan substrate concentration, kita boleh mengatasi tindakan dia kan. Tetapi dalam non-competitive ni, okay, kalau kita meningkatkan substrate concentration sekalipun, dia tidak akan merubah kesan ataupun efek dia kepada enzim reaction. Okay. So, keadaan dia, rate of reaction akan kekal sama dalam keadaan kehadiran non-competitive inhibitors. Alright. Contoh non-competitive inhibitor adalah isoleucine. Okay, kena ingatlah contoh dia. Alright. So, ingat. Kalau competitive inhibitor, okay, bind pada active site. Kalau non-competitive inhibitor, okay, dia bind pada allosteric site. Okay, ingatlah perbezaan antara competitive dengan non-competitive. Ini perbandingan graf, okay, antara keadaan reaction enzim, okay, tanpa ada inhibitor. Hijau ni adalah reaction dengan kehadiran competitive inhibitor. Dan biru ni adalah reaction dalam kehadiran non-competitive inhibitor. Korang kena ingat bentuk graf ni. Sebab kadang-kadang dia akan label A tu graf apa, B tu graf apa, C tu graf apa. So ingatlah. Right. Okay yang. Okay. Seterusnya inhibitor yang memberi kesan irreversible inhibition. Alright. So biasanya inhibitor jenis ni dia akan bind tightly dan permanently kepada enzim. Okay, dan dia akan menyebabkan kerosakan permanently kepada enzim. And then inhibitor jenis irreversible inhibition ni dia boleh bind pada allosteric site, dia boleh bind pada active site, dan of course dia akan menyebabkan perubahan shape active site enzim tu. Okay, so kesan dia sama. Okay, bila shape tak sama, substrate tak boleh nak bind, okay, dan active site tak boleh nak bind dengan substrate, okay, so enzim substrate complex dah tak boleh nak terbentuk. So, contoh inhibitor yang memberi kesan irreversible inhibition ni adalah cyanide. Okay.